Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi waffaqana li'ibadatihi wa ja'ala hadha al-yawma farhan li'ibadihi al-muttaqin alladhina fazu bi siyami ramadana wa qiyamihi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa lahul hamd wa lahul mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah menjadikan satu misal, perumpamaan kepada kita dengan sebuah kampung, kanat aminatan mutmainnah, yang mana kampung ini kampung yang aman, kampung yang tenteram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, didatangkan padanya, yakni pada kampung tersebut, rezeki yang melimpah ruah, min kulli makan, daripada setiap tempat. Fakafarat fi anhumillah, kemudian penduduk kampung tersebut mengingkari ataupun kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencampakkan rasa ketakutan, rasa kelaparan kepada mereka ini yang kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat ahli jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, marilah sama-sama kita mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi golongan yang taat kepada sesetengah sahaja dan meninggalkan sesetengah yang lain. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhan kamu, wa sallu khamsakum, dan salatlah lima waktu sebagaimana difardukan kepada kita, wa sumu syahrakum, kemudian berpuasalah sepanjang sebulan bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu sebagaimana difardukan kepada seluruh muslimin dan muslimat, wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kamu kepada pimpinan daripada kalangan kamu, tadkhulu jannata rabbikum, dan saya kamu akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang dibacakan tadi memberi petunjuk kepada kita ataupun memberi gambaran kepada kita bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kepada kita supaya kita taat kepada Allah dalam segala aspek. Terutama sekali yang dipentingkan kepada kita dalam hadis tersebut adalah mementingkan kepada kita supaya kita berada dalam sebuah persatuan,
Bagaimana kita sebulan bulan Ramadan, kita mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampu untuk kita tahan lapar, mampu untuk kita tahan dahaga kita, makan minum kita. Kerana apa? Kerana kita bertakwa kepada Allah, kita tahan kepada suruhan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan datang kepada kita adalah untuk mengajar kita manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada kalangan kita, tibanya bulan Ramadan, kita mengharapkan kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka bertakwa kepada Allah dalam bentuk bagaimana? Adakah bentuk kita bertakwa, kita solat, kita puasa dan sebagainya? Tetapi ketakwaan kepada Allah mesti diterjemahkan dalam segala aspek. Sebagaimana tahrif yang kita ketahui berkenaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Hendaklah kita mentaati segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan larangan-larangan yang telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala aspek yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita mesti kita aplikasikan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dr. Yusuf Al-Qatawi pernah berkata dalam satu muhadarahnya, kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba yang rabbani, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu apabila tiba bulan Ramadan kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Dengan arti apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tidak bertakwa kepada Allah sebagaimana kita menjalankan ibadah kita dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila tibanya pagi 1 Syawal ataupun masuknya 1 Syawal, maka kita diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua apabila masuk bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, kita gembira. Maka gembira yang diajarkan oleh Islam kepada kita apabila masuknya bulan Syawal adalah kita memperbanyakkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takbir ini memberi erti kepada kita konsep kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dididik baik, bagaimana kita bertakbir kepada Allah? Kita menyebut Allahu Akbar. Apa maksud? Maksudnya adalah Allah yang Maha Besar. Dengan arti apabila kita meneliti perkataan Allahu Akbar ini memberi pengajaran, memberi satu kesedaran kepada kita bahawasanya Allah lah yang Maha berkuasa di atas muka bumi ini. Allah lah yang Maha Besar dari segala manhaj yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah lah yang Maha Besar dari segala yang mereka yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Besar dari mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Besar dari mereka yang memperkecilkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok realiti masyarakat kita pada hari ini, mereka jauh mengenali hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicucuk pengajaran ataupun pembelajaran daripada golongan penjajah bahawasanya Islam ini hanya sekitar sembahyang, salat, zakat dan sebagainya. Maka hukum-hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita jalankan di atas muka bumi ini dijauhkan daripada pemahaman, dijauhkan daripada pemikiran umat muslimin. Kita tengok bagaimana kita beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka apabila tibanya ayat ini, kita semua berpuasa. Tidak ada pada kalangan kita yang hadir pada hari ini yang berpuasa kecuali mereka yang betul. Tetapi bagaimana ayat yang sebelum daripada kutiba alaikumusiyam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang sebelum daripada itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Bagaimana keimanan kita terhadap ayat ini? Bermakna kita pada hari ini telah merupakan salah satu aspek yang penting kepada kita untuk melaksanakan undang-undang dan hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Maka Islam datang kepada kita dengan akidah. Akidah kepercayaan dengan Al-Quran,
kepercayaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepercayaan dengan kerasulan Nabi Muhammad, kepercayaan dengan hari akhirat dan sebagainya. Maka apabila amalan-amalan kita yang kita lakukan tanpa ada rasa akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami tujukan pengucapan ini kepada mereka yang beramal, dengan amalan yang mereka sanggup, perkara yang mereka beramal itu perkara yang baik. Tetapi faj'alnahu haba'an mansura. Tetapi kami jadikan amalan yang mereka lakukan itu seolah-olah seperti debu yang berterbangan. Dengan erti bahawasanya akidah adalah akal kepada amalan yang akan kita lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini masuknya 1 Syawal, maka semua muslimin muslimat di semua peringkat, tua dan muda, kaya dan miskin, semuanya bergembira. Semuanya bergembira. Tetapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang berada di Gaza, saudara-saudara kita yang berada di Syria, saudara-saudara kita yang berada di Iraq, saudara-saudara kita yang berada di Myanmar, dan berbagai tempat-tempat minoriti penduduk Islam. Maka kita tengok bagaimana golongan muslimin yang berada di tempat-tempat yang kita sebut tadi menyambut Ramadan dengan kesedihan, seolah-olah menyambut Syawal dengan kesedihan, seolah-olah Syawal datang kepada mereka tidak ada erti. Mereka menyambut Syawal seolah-olah menanti satu kesyahidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya ingin mengajak jemaah yang hadir pada hari ini supaya kita ada rasa kesadaran. Kita menyelami penderitaan yang dialami oleh penduduk-penduduk Islam yang berada di Gaza. Kena selami. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bersaudara. Bermakna apabila kita mengakui mereka-mereka yang beriman kepada Allah ini bersaudara, maka tanggungjawab kita adalah untuk mengambil tahu, untuk membantu sedaya yang mungkin, begitu kemampuan kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Bantulah dari sudut kewangan. Mereka-mereka yang mampu dari sudut kewangan, bantulah melalui kewangan. Yang mampu untuk membeli pakaian, bantulah melalui pakaian dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, sebagaimana kita diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita melupai satu aspek yang paling penting, yaitu pengharapan kepada Allah. Kerana doa adalah senjata bagi orang-orang Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang masyhur, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman daripada kalangan kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu. Bermakna apabila kita menyelami, apabila kita merasai penderitaan, kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita yang berada di Gaza, saudara kita yang berada di Syria, maka kena ada satu rasa kesedihan kepada mereka dengan kita menghulurkan bantuan sekadar kemampuan kita. Bagaimana kita tengok pada hari ini, media melaporkan kematian bermula daripada peperangan yang dilancarkan oleh Zionis kepada penduduk di Gaza. Kematian pada hari ini mencecah 1,060 orang yang telah syahid. Adakah kita tahu berkenaan dengan perkara ini? Kita dialihkan dengan perkara-perkara lain. Kita ingat 2-0 kemenangan dalam Piala Dunia dan sebagainya. Tetapi bagaimana? Adakah kita mengambil kira bilangan-bilangan kematian yang dihadapi oleh penduduk di Gaza? Maka kita memuhasabah diri kita bagaimana perasaan kita selami penderitaan yang dihadapi oleh penduduk di Gaza. Dan 60 orang, 6,000 orang telah cedera sehingga pada semalam. Kita tak tahu hari ini, hari yang pertama ini, berapa orang yang akan mati, berapa orang lagi yang akan cedera. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian. Kita tengok golongan musuh Islam berani untuk memijak-mijak kepada orang Islam. Kerana apa? Kerana kita orang muslimin ini, orang Islam ini yang bernilai yang mengucapkan kalimat
kita banyak dilalaikan dengan perkara-perkara keduniaan. Kita masih lagi hidup, kita masih lagi lena. Belum ada rasa untuk belum ada rasa untuk membantu Islam. Tidak ada rasa untuk bantu Islam, sama ada sedikit ataupun banyak. Maka inilah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'amiha." Sampai satu masa akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pihak musuh-musuh Islam akan mengerumuni musuh Islam, mengelilingi orang Islam, sebagaimana kita mengelilingi makanan yang ada di dalam bekas. Maka para sahabat bertanya, faqala qa'il, bertanya balik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qillatin nahnu yawma idzin, adakah bilangan kami sedikit? Kan kata para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qillatin nahnu yawma idzin, adakah bilangan kita sedikit? Adakah bilangan kita sedikit? Kita tengok bilangan tentera muslimin ataupun bilangan orang muslimin pada hari ini mencecah bilion di seluruh dunia, tetapi kekuatan itu tidak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala bal antum yawma idzin katsir." Kata Nabi, bahkan kamu pada ketika itu ramai, tetapi walakinnakum ghusaun, tetapi keramaian kamu pada hari akhirat ataupun pada hari kiamat adalah seperti buih kauza isaili, seperti buih-buih yang ada pada air pagi, yang kita tengok sebagaimana pagi yang berlaku pagi dan sebagainya. Maka itulah kita seperti yang diibarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti buih yang dihanyutkan oleh air, pergi ke hulu, pergi ke hilir dan sebagainya. Itulah nasib kita umat Islam, tidak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi hadis tersebut, wala yamna'anna Allah min suduri a'da'ikum ataupun min suduri adubikum al-mahabata minkum. Kerana apa? Situasi umat Islam berlaku sedemikian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah menarik perasaan takut ataupun perasaan hebat daripada hati-hati ataupun dada-dada golongan musuh Islam kepada tentera muslimin. Mereka tidak ada rasa takut melihat kepada tentera muslimin. Mereka tengok seolah-olah tentera muslimin ini adalah tentera yang mudah ditewaskan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dicampak ataupun dicabut daripada hati-hati mereka yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, perasaan kagum, perasaan takut kepada tentera muslimin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis tersebut, wala yaqzibanna Allahu fi qulubikum al-wahna, dan Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati-hati, fi qulubikum, hati-hati kita semua, perasaan al-wahn. Maka para sahabat yang memahami apakah itu al-wahn, faqala qa'il, ya Rasulullah, wa man wahn ya Rasulullah, apakah itu al-wahn? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis tersebut, kami menyebut hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu orang Islam pada akhir zaman mereka ini mencintai keduniaan, mencintai kehidupan di dunia, dan mereka takut dengan kematian. Maka inilah situasi yang berlaku kepada kita pada hari ini, yang mana musuh-musuh Islam berani untuk memperkotak-katikkan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, mereka-mereka yang telah syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala pada peperangan yang berlaku pada hari ini di seluruh dunia, di Afrika Tengah, penduduk muslimin dihalau keluar daripada tempat mereka dan sebagainya. Maka kerana apa? Kerana jiwa-jiwa kita yang ada pada hari ini, jiwa-jiwa yang kering, jiwa-jiwa yang tidak ada perasaan untuk membantu Islam, tidak ada perasaan daripada kalangan kita untuk membantu Islam. Apa yang kita fikirkan adalah untuk kita mencapai kejayaan duniawi yang apabila kita mati, maka tidak memberi manfaat apa-apa kepada kita. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah sekalian, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan kepada mereka yang telah dibunuh
Subhanahu wa taala. Maka bersempena dengan kedatangan Syawal pada tahun ini, kita sematkan di dalam jiwa kita perasaan ini membantu Islam, perasaan ini membuat gerak kerja Islam, perasaan untuk membantu Islam dan sebagainya. Maka kita sematkan juga di dalam diri kita keyakinan bahawa suatu hari nanti Islam pasti akan menang. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengarang satu kitab Al-Mubashirat Bintisar Islam, berita gembira berkenaan dengan kemenangan Islam. Beliau menyebut dalam mukadimah kitab tersebut, kenapa beliau menulis berkenaan dengan kitab tersebut adalah kerana apa? Kerana nak memberi keyakinan kepada semua orang Islam bahawasanya sampai satu masa nanti Islam pasti akan menang. Walau bagaimana sekalipun, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menghapuskan cahaya Allah yang Islam di atas muka bumi ini. Wa ya'ballah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Bahkan yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya yang Islam di atas muka bumi ini, sekalipun dibenci oleh golongan-golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan yang kepada seluruh muslimin muslimat yang hadir pada hari ini, untuk sama-sama kita sedar balik tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini ada peranan. Kehidupan kita ini bukannya sia-sia, sebagaimana Allah SWT sebut, "Afahsibtum annama khalaqnakum abasa." Adakah kamu menyangka kamu hidup di atas muka bumi ini adalah abasa? Ia ada peranan apa-apa pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, peranan kita di atas muka bumi ini banyak untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وإلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Istabarra alladziina الذين اتبعوا ورأوا العذاب." Sampai satu ketiga, mereka-mereka yang menjadi sebagai pemimpin berlepas diri daripada mereka yang dipimpin. Istabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u. Kerana apa? Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kerana mereka menyadari azab yang akan menimpa kepada mereka, dan mereka memutuskan hubungan dengan mereka yang dipimpin, yaitu ahli kepada mereka. Lalu mereka yang dipimpin berkata, "Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna." Maka golongan yang dipimpin yang telah dilepaskan oleh mereka yang memimpin itu tadi berkata, "Kalaulah kami diberi peluang untuk hidup di atas dunia ini, maka kami juga akan berlepas diri daripada kamu, wahai pemimpin. Kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana golongan-golongan Yahudi kepada amalan mereka, dan wa ma hum bikharijin minan nar, dan mereka inilah dia akan keluar daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana
menggambarkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan golongan orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar pernah berkata, "Nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam." Kami adalah satu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Famahma nabtaghi bi ghairihi akan Allah. Sekiranya kita mencari selain daripada Islam, maka kita menerima kerjaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pada hari ini kita tengok Islam diserang daripada berbagai sudut. Islam diserang daripada berbagai sudut. Daripada media, penjajahan negara dan sebagainya. Maka menuntut kepada kita untuk kita kembali menyadari peranan kita untuk membantu Islam. Islam sama sekali tidak melemah dengan perbuatan kita yang hanya duduk memerhatikan apa yang berlaku kepada Islam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Natijah Ramadan yang datang kepada kita ataupun yang kita harapkan selepas sebulan kita berpuasa dalam bulan Ramadan adalah untuk menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan juga adalah sebuah bulan ataupun satu bulan kesatuan. Menggambarkan kepada kita adalah bulan kesatuan. Sebagaimana kita tengok bagaimana Nabi SAW dapat menyatukan tentera-tentera muslimin di bawah satu saf, di bawah saf yang kuat. Tentera Badar yang berlaku di dalam bulan Ramadan dan juga dalam bulan Syawal, kita tengok bagaimana tentera muslimin berusaha sedaya mungkin mempertahankan kota Madinah dalam peperangan Ahzab. Yang mana ketika itu dalam peperangan Ahzab, golongan-golongan musuh Islam bergabung tenaga Yahudi, munafik dan sebagainya, bergabung tenaga untuk menyerang dan memusnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi inilah yang menggambarkan kepada kita kesatuan umat Islam mempertahankan agamanya daripada diceroboh, daripada diserang, daripada dipijak-pijak oleh musuh Islam. Maka kita mengambil ibrah daripada pengajaran bulan Ramadan dan Syawal pada hari ini supaya kita memperkukuhkan kesatuan daripada kalangan kita. Pada hari ini pemerang menyatukan seluruh anak-anak negeri yang berada di Mesir. Inilah keterbukaan kita kepada seluruh warga Malaysia yang berada di Mesir. Inilah yang kita nak bawa kepada ahli-ahli kita. Kesatuan kita adalah daripada seluruh negeri yang berada di Malaysia. Inilah kita perlu memperkukuhkan kesatuan ini. Bagaimana kita tengok persatuan yang ada sebuah lagi iaitu kesatuan perubatan. Mereka memimpin anak-anak ataupun warga-warga mahasiswa-mahasiswa perubatan supaya mengenali apa itu Islam, mendekati Islam dan sedar peranan. Doktor itu bukan sahaja bergerak atau bekerja di hospital, tetapi ada peranan dan gerak kerja terhadap Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka perkukuhkanlah kesatuan daripada kalangan kita. Kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran daripada berlalunya bulan Ramadan, berlalunya ataupun masuknya bulan Syawal ini, supaya kita memperkasakan ataupun melestarikan kesatuan daripada kalangan kita, supaya benar-benar kita mencapai slogan yang kita lakukan, iaitu satu fikar, satu amal. Janganlah wujud daripada kalangan kita mereka yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khianat kepada kesatuan ini. Kerana apa? Kerana janganlah kita mengambil ubah daripada perangai Abdullah bin Ubay yang mereka ini menjadi pemecah kepada kesatuan. Mereka inilah yang menjadi pemecah kepada kesatuan yang ada dalam kalangan orang Islam yang berada di Madinah suatu ketika dulu. Maka kita mengambil ubah daripada Nabi Muhammad. Janganlah kita mengambil ubah ataupun mengambil contoh daripada Abdullah bin Ubay, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Kita masuk bulan Syawal dengan fitrah, sebab kita ditarbiyah sebulan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita sepanjang 11 bulan yang akan datang ini kita mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, sebagai rujukan uswatun hasanah. Dan bersempena dengan kedatangan Syawal ini, marilah sama-sama kita meneruskan selawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan selawat selain daripada kita dituntut untuk bertakbir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمنافقين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل أرض الإسلام. اللهم قو عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم احفظ جمعيتنا الجمعية المليوية في جمهورية مصر العربية من كل سوء ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله